Kalau dapat kita amalkan, insya-Allah pasti ada manfaat. Tetapi buat package lah daripada awal. Daripada awal tadi ambil air semayang, kemudian kita baca doa-doa khusus, ada doa tidurnya, ayat kursinya, 3 kulnya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan barisan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali bertemu dalam program Minda Imam Besar ataupun MIB yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita masih menggunakan pakai kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunan Syibhil Mansiyah atau yang telah diterjemahkan kepada 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Alhamdulillah kita telah pun berada pada bab yang ke-12, iaitu tentang pelbagai sunnah yang berkaitan dengan adab tidur. Muka surat 191. Dan pada minggu lalu kita sempat membincangkan bab membersihkan tempat tidur semasa hendak tidur. Muka surat 191, iaitu Nabi berpesan, "Iza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilaihi falyanfudhu bi sanifati izarihi salasa marat." Nabi mengajarkan sebelum tidur, kebas tempat tidur, dan pendapat yang kedua, kalau tidur terjaga, pergi hal kita minum air atau pergi tandas, masuk balik tempat tidur, kebas lagi. Maka kata para ulama, antaranya Imam An-Nawawi, disunatkan untuk mengibas-ngibas tempat tidur sebelum berbaring atau berbaring semula, supaya kita nak memastikan tidak ada padanya apa-apa yang memberi mudarat, sama ada haiwan seperti ular, kalajengking, ataupun kata Al-Mubarakfuri, benda-benda yang kotor, tanah, kotoran ataupun hama. Dan kita mengelakkan juga daripada makhluk yang tidak kelihatan, makhluk-makhluk halus. Dan kita sempat bawakan pada minggu lalu data-data tentang kewujudan hama ataupun house dust mites, al-muqtadimatu atau ithqatu ghibaril manzil, benda-benda halus yang ada di atas katil kita atau tilam. Dan kita sempat bincang nak kibas pakai apa, menggunakan kain atau apa saja tempat yang sesuai untuk kita nak mengibas tempat tidur ataupun tilam. Cuma diminta supaya kita ianya bernilai ibadah, bacalah doa-doa sebagaimana yang ada telah pun diajarkan. Minimum bacalah bismillah. Itu kita dah bahas. Pada minggu ini insya-Allah kita akan bincangkan muka surat 194, iaitu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan ketika tidur.
Kita bacakan huraiannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Huzaifah bin Yaman. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apabila Nabi hendak tidur malam, baginda biasanya meletakkan tangannya di bawah pipi sambil membaca doa, Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan hidup. Dan apabila bangun tidur, baginda membaca segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan kami dan hanya kepadanya lah kami dibangkitkan. Dalam perkara ini Al-Bukhari menulis satu bab, iaitu bab meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dalam hadis itu tidak disebutkan perkataan al-yumna yang berarti kanan. Perkataan itu hanya terdapat dalam riwayat Syarik dan Muhammad bin Jabir daripada Abdul Malik bin Umair. Ibn Hajar pula menjelaskan dalam hadis Al-Bukhari, hanya isyarat yang digunakan, iaitu tidak mencantumkan kalimat yumna, kerana perkataan itu sudah disebutkan pada hadis-hadis yang lain. Hadis syari ini diriwayatkan oleh Ahmad daripada jalur periwayatannya. Hadis daripada Al-Bara' pula diriwayatkan oleh Nasa'i dari jalur Abu Khawsamah dan Al-Thawri daripada Abu Ishaq yang berbunyi, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, baginda meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan. Lalu baginda mengucapkan, Ya Allah, jagalah diriku daripada pedihnya azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-Mu. Hadis ini adalah hadis sahih dengan sanad sahih daripada Hafsah. Hanya ada sedikit tambahan, Rasulullah SAW mengucapkan sebanyak 3 kali. Ini secara umum sajalah, yang selebih itu hanyalah perbicaraan tentang status hadis. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita boleh belajar daripada subtopik ini adalah, jom kita menuai pahala melalui tidur kita. Tidur pun boleh jadi pahala. Janganlah kita selalu memandang orang yang tidur ini sebagai orang malas. Tidak. Yang malas tu membuta. Tidur ni tak. Tidur ni kita dah bincang minggu lepas. Rahmat Allah bagi manusia untuk berehat. Untuk dia shutdownkan badan dia. Hibernatekan badan dia. Maka kita boleh jadikan tidur kita ini sebagai mekanisme mendapat ibadah. Boleh. Minggu lalu kita belajar, selain daripada membersihkan tempat tidur, ada lagi beberapa perkara yang boleh kita buat sebelum kita tidur. Dia bab yang selepas ni pula kita akan belajar bila bangun tidur. Sebelum tidur ini, selain daripada kibah atau kebah katil, kebah tilam pada minggu lepas kita belajar, dan minggu ni sebelum tidur, tidurlah dalam keadaan meletakkan tangan kanan bawah pipi. Ada beberapa lagi amalan yang boleh kita sama-sama lakukan. Ini mudah. Pertama sekali sebelum tidur, tidurlah dalam keadaan berwuduk. Ini simple sangat. Yang mana dalam hadis Nabi pernah menyebut, Iza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salati. Jika kamu nak pergi ke katil tempat tidur, berwuduklah dulu seperti kamu nak berwuduk untuk sembahyang. Hadis Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis lain, Nabi memberikan satu semangat kepada kita. Man bata tahiran, bata fi sya'rihi malakun, fala yastayqadhu illa qala al-malak, Allahumma ufir li'ibadika fulan, fa innahu bata tahiran. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi pernah menyebut, siapa yang tidur dalam keadaan ada air semayang, maka akan datang satu malaikat berdiri dekat dengan kepalanya
dan dia akan berdoa lah kepada orang tu sampai kita bangun. Apakah doanya? Allahumma ghfir li ibadika fulan. Ya Allah, ampunlah hamba-Mu si fulan ini, fa innahu bata tahiran, sebab dia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi ini pahala pertama. Nak tidur, ambil air semayang. Simple. Tetapi jangan pula khususnya puan-puan, mentang-mentang dah ada air semayang, lalu terus tidur pakai telekung. Jangan. Itu menyusahkan pada suami yang mempunyai kehendak-kehendak tertentu. Baru suami nak berguling, kita marah. Baru dah lekat sikit, kita letak 3 bantal di tengah-tengah. Jangan. Kerana tidur berwuduk itu sunat. Melayan kehendak suami, kewajipan. Maka kita faham hukum di situ. Jangan baru nak golek, kita marah. Uduk. Marah pula ke dia. Jadi, letakkan prioriti. Seorang, ini kena ingat ya, seorang isteri yang terlalu mutadayyinah, jaga agama sampai mengabaikan tanggungjawab asas seorang isteri iaitu melayani suami, juga tidak ada nilai dalam agama. Tidur telekung, berwuduk, Quran atas dada, tapi suami bucu katil tidur. Mana tak boleh dekat langsung, tak dapat rahmat juga. Dan Nabi beri amaran salah satu, la turfa'u lahu salatuhum fawqa ru'usihim shibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarimani. 3 golongan yang tidak diangkat sejengkal pun ibadat semayang mereka dari atas kepala mereka. Maknanya Tuhan tak sudi pandang pun ibadah semayang dia. Siapa 3 golongan? Kata Nabi, pertama sekali adalah seorang yang menjadi imam dalam keadaan makmum tidak suka kepada dia. Tidak suka bukan kerana masalah politik. Tak suka kerana benda-benda yang tidak syar'i lah. Politik itu tidak syar'i lah. Kalau masalah syar'i tak apa. Mana bacaan dia tak betul misalnya. Ataupun dia punya akhlak kurang. Maka kita ada hak tak suka imam ini, tak suka kerana politik. Kerana masalah, ialah masalah dia Jawa, kita Bugis, benda-benda tak syar'i. Maka kalau dia tak suka kerana syarak, imam itu semayangnya tak diangkat oleh malaikat. Yang kedua, orang Islam yang kelahi, mutasarimani, ni maknanya tak bercakap lebih pada 3 hari. Kita pilihan raya lama dah habis. Bila dah qomat, imam pun dah takbir, makmum ikut je lah. Kalau tak faham, payah juga lah. Orang dah qomat lah, marah apa lagi? Jalan sajalah. Kelari tak habis-habis, sampai tak bercakap. Maka ini boleh merosakkan. Dan yang ketiga, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang isteri yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepada dia. Marah apa sebab? Baru nak berguling, dia wuduk, guling balik, gelembuk jatuh pula di hujung. Kata Queen, halus sangat. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi nombor 1, malam nanti ambil air semayang. Cuma puan-puan sebab mazhab kita batal kan, suami kalau ngusik, puan-puan ambil air semayang tu niat bersyarat sajalah. Ya Allah, aku ambil wuduk, niat nak tidur berwuduk, dapat malaikat doa. Tapi maklum sajalah suami aku ni tak boleh nak jangka dia punya perangai dia. Jadi andai kata batal sekarang, ampunkanlah aku, terimalah amalan aku. Sebab aku ni mangsa, bukan pemangsa lah, sebagai contoh. Mudah-mudahan okey lah. Dia wuduk ni bagus tuan-tuan. Orang selalu ambil air sembayang. Sebab itu saya pelik kenapa orang panggil wuduk tu air sembayang. Maka orang ingat nak sembayang je kena ambil air wuduk. Tidak, dia bukan air sembayang. Kita panggil wuduk. Wuduk ini dia banyak manfaat. Tahniahlah kepada tuan-tuan puan-puan yang sekarang tengah ada wuduk. Oh, ini hebat betul. Salah satu 7 sunnah Nabi terbesar sentiasa berwuduk. Tahniah bagi tuan-tuan puan-puan yang boleh jaga wuduk. Wuduk ni, orang yang ambil wuduk,
dosa dia mengalir dengan wuduk dia. Itu yang mahal. Kata Abu Hurairah, Nabi menyebut, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min, faghasala wajhahu, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' aw nahwu hadha." Nabi sebut, apabila seorang mukmin atau muslim ambil air semayang ataupun berwuduk, ketika dia membasuh muka dia saja, akan keluarlah daripada wajahnya seluruh dosa yang dia buat dengan mata dia. Habis turun. Masa basuh muka saja. Masa basuh tangan, keluar lagi. Begitulah seterusnya. Maka ulama mengatakan rugilah kalau orang tidak suka berwuduk, walhal wuduk itu boleh meleburkan dosa-dosa yang dia buat. Wuduk ini juga manfaat besar sebab nanti di hari kiamat Nabi akan kenal umatnya melalui cahaya wuduk di hari kiamat. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wuduk. Nabi sebut umatku di hari kiamat digelarkan ghurran muhajjalin, orang yang cahaya terang menerang sebab bekas air semayang dia. Dan wuduk ini juga kata ulama dia boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah. Grade tu naik daripada 41 pergi 54. Naik darjat. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Maukah kamu aku ajar satu amalan yang kalau mau buat, pertama Allah ampun dosa kamu, yang kedua Allah angkat darjat kamu. Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Of course, kami nak. Apa amalannya ya Rasul? Isbaghul wudu alal makari wa kasratul khuta' ilal masajid wa intizari salati ba'da salati fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Kata Nabi, mudah saja. Pertama, sempurnakan air semayang dalam keadaan kamu tak suka. Kita nak tidur. Ngantuk lele dah. Mata dah tinggal suku. Badan dah melayang. Tiba-tiba teringat, ambil air semayang dapat pahala. Kita mikir, ambil air semayang segar pula. Hilang nak tidur. Tapi kita lawan, nak ambil berkat. Itu yang mengangkat darjat. Air semayang ni bercinta nak ambil. Tapi sepatutnya zaman kita ni tak ada masalah. Sebab bilik kita ada bilik air sendiri. Jadi langkah je pintu sebelah, buka paip, dah boleh ambil wuduk. Zaman duduk tepi tebing dulu, seksa. Rumah darat, jamban di bawah. Orang kampung panggil jamban. Pelantar, parking boat apa semua. Airnya kena turun tangga. Nak ngangkut air penat. Jadi orang dulu nak pergi ambil air semayang tu bercinta. Orang faham panggil bercinta lah. Malas sungguh lah. Tapi itu yang makarih kata Nabi. Ketika kamu tengah malas. Ataupun tuan-tuan pergi ke negara 4 musim. Yang Northern Hemisphere. Yang ada winter. Musim sejuk. Ini bulan 12 start sikit-sikit. Dia start Januari sampai Februari. Pertengahan atau hujung Januari sejuk. Nak ambil wuduk bercinta betul. Tak payah pergi luar negara lah. Pergi Cameron Highland je. Tak berapa nak dah ambil air semayang. Tapi ambil wuduk dalam keadaan kamu tak suka itulah mengangkat darjat kamu. Kemudian kata Nabi, memperbanyakkan langkah pergi masjid, mengangkat darjat kamu. Kemudian menunggu waktu semayang, mengangkat darjat kamu. Jadi ini amalan yang mudah-mudah lah. Dan ada satu wuduk ni saya nak ambil kesempatan. Rupa-rupanya bila kita makan ada wuduk, makanan kita jadi berkat. Barakatut ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi menyebut berkat makanan itu adalah ketika kita berwuduk sebelum makan dan selepas makan. Hadis Tirmizi. Apa makna berkat? Berkat ni campur tangan Tuhan. Benda tu memang kita kalau ikutkan tak boleh makan sangat sebab mungkin faktor kesihatan. Tapi tekak terasa betul nak makan. Kita doa pada Allah.
Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, tolong berkatkan rezeki aku ini. Campur tangan sikit. Ambil pula air semaya. Tuan-tuan makan je lah. InsyaAllah tak ada masalah. Contoh teringat nak makan cendol. Teringat betul makan cendol. Masalah gula lah 25. Macam mana nak makan cendol? Tekok berasa sangat. Mohon berkat daripada Allah. Ni kan doktor dengar marah pula doktor. Ustaz, awak ajar ilmu sesat pula ke warga Mas ni. Habis makan cendol belaka lah ramai-ramai. Ini teringat. Kadang teringat nak makan ni payah nak cakap juga. Teringat betul nak makan cendol. Teringat betul nak makan itu, nak makan ni. Tapi kita dah banyak pantang. Jadi amalan pertama yang menjadi lubuk ibadah kita nak tidur, ambil air sembahyang. Selesai. Yang kedua, bacalah ayat kursi sebelum tidur. Membaca ayatul kursi sebelum tidur boleh memelihara diri kita daripada gangguan syaitan sampai waktu subuh. Dan ini adalah fadilat yang sabit dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari ada buat kitab Al-Wakalah, bab idza wakala rajulan fatarakal wakil syai'an fa ajazahu al-muwakkil fahuwa jaizun wa in araqdahu ila ajal musamma jaz. Panjang tajuk babnya tentang fadilat kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Bacalah ayat kursi. Ni kita pernah bincangkan sama ada kita nak percaya ataupun tidak. Makhluk yang kita tak nampak ni sentiasa ada. Jin, syaitan, benda-benda halus begini. Dan apabila kita tidur, memang dalam hadis Nabi sebut, syaitan akan datang, nombor satu, dia kencing dekat telinga kita. Itu sahih. Dalam satu hadis daripada riwayat Abdullah disebutkan, Zikra inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailata hatta asbaha. Qala zaka rajulun bala syaitanu fi udhunai. Kata Abdullah, pernah satu ketika sahabat datang mengadu, ya Rasulullah, kawan saya kalau tidur daripada malam kat tengah hari baru bangun. Guana gaya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, zaka rajulun bala syaitan fi udhunai. Kawan awak itu telinganya dah dikencing oleh syaitan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bayangkanlah kita tidur, tak ada wudu, tak baca apa-apa ayat Quran, jadi tandas syaitan saja telinga kita. Dan dalam satu riwayat yang lain, Nabi sebut, syaitan ni ketika kita tidur, dia tidur dalam lubang hidung kita. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasa marrat fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Jika kamu bangun tidur, hendaklah kamu masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Bila bangun, ambil air, sedut. Kerana malam tadi syaitan, dia tidur dalam lubang hidung kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bacalah ayat kursi sebelum tidur. Ada orang bila kena tindih baru terhegeh-hegeh baca ayat kursi. Dah tak jumpa ayat. Tak jumpa ayat kalau dah panik ni. Ayat kursi pun tak ingat lah. Allahu la ilaha illahu akbar. Sudah. Allahu la ilaha illahi ta'ala. Sudah. Sebab kita tengah tindih dia benda pelik-pelik ini. Jangan main-main. Jadi bacalah sebelum-sebelum. Yang ketiga Nabi ajar, ini jadikan tidur sebagai pahala. Yang ketiga membaca 3 qul. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas
thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ni Aisyah ni isteri Nabi, dia lebih tahu Nabi tidur macam mana. Kata Aisyah, Nabi kalau nak tidur pada tiap-tiap malam, dia akan tadah tangan. Ni perangai tabiat Nabi. Dia akan tadah tangan, lalu dihembuskan pada keduanya. Begitu. Kemudian Nabi membacakan pada tangannya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Selepas baca, Nabi akan sapu pada kedua-dua tapak tangan itu tadi ke mukanya, kemudian ke badannya yang mana boleh dicapai dengan dimulakan dari bahagian kepala, kata Aisyah. Dia kepala, muka, bahagian badan mana yang mampu, dan Nabi buat sebanyak 3 kali. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini amalan Nabi. Ini bukan amalan Mat Kilau Tok Bahman. Tak. Ini Nabi punya sunnah. Kita pun, oh ini Mat Kilau buat dulu. Tak. Nabi buat dulu. Nabi mengajar pada sahabat. Sahabat ajar pada orang alim. Orang alim semua buat. Itu yang Mat Kilau buat, Tok Bahman buat, Tok Gajah buat. Cuma kita tak buat sebab kita tak nyangka ini Nabi punya amalan. Kita ingat amalan jenis orang Melayu, tajuk muluk. Begitu je. Tak. Rupa Nabi buat. Jadi malam nanti nak tidur, dapatlah banyak amalan. Wuduknya, baca ayat kursinya, baca 3 kul. Cuma 3 kul baca kena ada style sikit. Baca tu tak tadah tangan. Baru orang, oi macam Tok Bomoh awak sekarang ya. Awak tu tak mengaji. Tiuk sikit, sapu muka, sapu ke badan. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi mengajarkan, lepas baca 3 kul, bacalah juga doa nak tidur. Antara doa tidur yang boleh diamalkan, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadikas salihin. Ya Allah, dengan namamu aku meletakkan badanku dan dengan namamu aku bangun. Apabila engkau takdirkan aku mati, rahmatilah aku. Tapi kalau engkau takdirkan aku hidup, peliharalah aku. Sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi baca doa begitu. Syahdu ya, bila tidur ingat mati ni syahdu. Nak tidur, ya Allah, takdirlah malam ni aku meninggal masa tidur. Engkau sayanglah pada aku, sianlah pada aku, amalan tak banyak. Tapi kalau takdir pagi esok aku bangun lagi, peliharalah aku, jaga aku. Oh, ini doa syahdu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam doa yang lain, kata sahabat, Nabi berdoa, Allahumma aslamtu nafsika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku padamu, aku sandarkan belakangmu kerana mengharap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung kecuali Engkau. Aku beriman kepada kitab yang diturunkan dan kepada Nabi yang Engkau utus. Ini hadis riwayat Bukhari. Dua-dua doa ini adalah doa yang panjang. Yang mana saya kira tuan-tuan puan-puan tak dan lah nak ngapal, bukan perintah, mata tinggal suku. Jadi bacalah saja Allahumma bismika ahya wa amut. Ini doa yang paling pendek lah. Kalau tak boleh hafal juga, balikkan tanya cucu. Cucu hafal. Sebab sokmo menengok Omar dan Hana tu dia menyanyi sokmo. Nyanyi nasyid nak suruh tidur. Bismika Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Itu paling pendek lah. Hadis Bukhari. Kalau tak ada pendek lagi, baca je lah. Bismillah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur sajalah. Yang penting baca doa.
Bukan baca WhatsApp sebelum tidur. Ini dah baring, nengok lagi WhatsApp. Baca grup ni, grup tu, tersengih-sengih jawab mesej tengah malam. Agama tak ajar. Tidur je lah. Orang suruh baca doa, awak baca telefon, baca mesej. Sudahlah dengan telefon, esoklah pula. Kena ada detox digital. Buatlah sikit detox digital ini. Daripada pagi sampai balik rumah, nak tidur pun menggentir telefon apa hal. Baca doa. Baca doa. Sekarang buka telefon, grup mana politik ke apa, marah. Marah, dah tak boleh tidur. Sampai pukul 2 tak boleh tidur. Dah. Baca doa sajalah. Yang kelima, ini sunnah, kita dapat pahala. Sebelum tidur, tutup lampu. Rupanya sunnah tutup lampu ini. Kata Ibnu Umar, Nabi pernah pesan, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamu. Jangan dibiarkan api di rumah menyala ketika kamu sedang tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin orang akan petikai, ialah zaman Nabi bukan lampu serupa kita, Ustaz. Dulu lampu pelita, lampu minyak, memanglah kena padam. Kita kira ikut sunnah sajalah. Kalau kita nak ikut moden dengan cerita zaman Nabi, tak payah kita tayamum pakai tanah ke, pakai debu ke, ataupun kita nak samak pakai tanah ke. Orang boleh je kata, Nabi dulu pakai tanah sebab zaman tu tak ada klorak. Jadi kita dah ada klorak, nak buat apa pakai tanah? Tak, ini sunnah Nabi. Ikut sajalah. Nabi pesan, tutup lampu. Tutup sajalah. Bukan benda payah. Tutup saja. Tak kira lah rumah kita lampu pakai automatik selepas pukul 2 padam ke apa ke. Itu terpulang pada teknologi. Ada orang lampunya pakai tepuk tangan je. Pak padam. Ada. Tapi yang mustahak sebelum tidur, gelapkan tempat tidur. Kata Abu Musa al-Asy'ari, pernah berlaku zaman Nabi, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahli minal lail. Fahudditha bi sya'nihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, inna hadhihi an-nara innama hiya aduwwun lakum. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Kata Abu Musa al-Asy'ari, pernah sekali di Madinah dulu ada satu rumah terbakar waktu malam. Jadi terus orang ceritakan hal ni pada Nabi. Maka kata Nabi, inna hadhihin nar innama hiya aduwwun lakum. Api adalah musuh kamu. Maka fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Jika kamu tidur, padamkanlah dulu api. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tutuplah api. Masalah ada orang dia tak boleh tutup lampu. Bila gelap dia lemah kata dia. Dia rasa jadi Kasim selamat, dia jadi susah. Ini mungkin dari kecil tak diajar tidur dalam gelap. Tapi sekarang ada lampu tidur pula dah. Benda dah moden sekarang ya. Lampu tidur pun ada. Lampu macam-macam lah orang cipta sekarang. Saya nak kongsi ada satu dapatan sains. Ada satu ahli biologi namanya John Robert. Dia buat kajian. Apa kelebihan orang yang tidur di dalam gelap berbanding cerah ataupun terang. Kata dia keadaan gelap akan menghasilkan satu hormon, dia panggil hormon melatonin. Hormon melatonin ini merupakan salah satu hormon yang penting untuk membantu tubuh badan kita mencegah beberapa penyakit. Antaranya kata dia, kanser prostat, ni bagi orang lelaki, dan juga kanser payudara bagi orang perempuan. Tidur dalam keadaan gelap. Selain itu juga hormon melatonin ini boleh membantu untuk menurunkan berat badan.
Dan dia buat kenyataan ini berdasarkan kajian yang dia buat oleh sepasukan penyelidik daripada Sepanyol dan Amerika Syarikat. Dan dalam kajian itu didapati kadar melatonin secara umumnya akan meningkat dalam keadaan gelap, khususnya pada malam hari, dan dia mampu menentang obesiti, itu yang jadi kurus tadi, dengan merangsang pengeluaran lemak beige, dia panggil B-E-I-G-E. Lemak beige ini dia sejenis sel lemak, tapi dia bukan lemak putih yang biasa. Dia dikenali sebagai lemak baik. Dia lebih cenderung membakar kalori daripada menyimpan kalori. Banyaklah kelebihan-kelebihan yang dia kaji. Oh, ada manfaatlah tidur dalam gelap ini. Dan ada juga kajian menyebut kanak-kanak yang tidur dalam keadaan lampu menyala didapati berisiko menghidap leukemia. Dia ada buat kajian. Dan adalah boleh merosakkan DNA lah kalau terlampau terang sangat dan sebagainya lagi. Jadi nak dapat pahala, tuan-tuan tutup je lah lampu nak tidur. Orang tanya ngapa tutup? Sunnah Nabi SAW. Itu yang kelima. Yang keenam, macam mana nak jadikan tidur kita berpahala? Ini yang kita bincang, iaitu mengiring ke kanan. Dan ditambah pula oleh Tuan Kitab meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Walaupun ada khilaf. Mata ni kata tak ada kanan, tangan ada yang kata ada tangan. Yang penting Nabi mengiring ke kanan. Hadirin hadirat sekalian, mengiring ke kanan ini adalah posisi tidur yang sangat bagus. Banyak dah kajian-kajian yang dibuat. Orang yang tidur dalam keadaan mengiring ke kanan ada manfaat-manfaat kesihatan. Pertama sekali, mengurangkan tekanan jantung. Sebab jantung ni terletak sebelah kiri kita, sebelah kiri dada kita. Jadi tidur mengiring sebelah kanan akan dapat mengurangkan tekanan ke atas jantung untuk dia nak buat kerja mengepam darah ke seluruh badan. Dan dia boleh bantu kita dapatkan rentak pernafasan yang baik, merendahkan tekanan darah, seterusnya dapat menjadikan tidur kita lebih berkualiti. Sebab jantung kita duduk di atas. Sebaliknya, seorang yang tidur mengiring ke kiri, dada dia akan tersepit ataupun terhimpit, lalu mengakibatkan jantung dia mempunyai tekanan yang kuat untuk nak mengepam darah ke seluruh badannya. Maka perkara ini akan mengakibatkan tekanan darah seorang jadi tinggi pula. Satu kerja pula. Dan boleh ganggu kualiti tidur kita. Ini kajian. Ada juga kajian menunjukkan tidur mengiring ke kanan ini boleh merehatkan otak kiri kita. Seperti kita maklum, otak manusia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian kiri dan bahagian kanan. Otak sebelah kanan, dia akan kawal anggota badan sebelah kiri. Manakala otak sebelah kiri mengawal anggota badan di sebelah kanan. Umumnya, ni umumlah, majoriti kita sering pakai organ sebelah kanan. Untuk makan, untuk memegang sesuatu, atau untuk kita nak mengangkat benda-benda ataupun barang. Maka disebabkan kita banyak menggunakan aktiviti kanan. Hatta orang kidal sekalipun, dia masih menggunakan tangan kanan untuk banyak perkara-perkara dalam hidup dia. Walaupun dia kidal, takkan dia makan tangan kiri, dia tetap akan menggunakan tangan kanan. Jadi apabila dia menggunakan organ sebelah kanan, ini bermakna otak sebelah kiri dia terpaksa banyak bekerja. Apabila kita tidur mengiring ke kanan, otak sebelah kiri akan dapat berehat secukupnya sebelum meneruskan aktiviti berfikir seperti biasa pada hari esok. Bagilah dia rehat sikit. Bagi dia rehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat tidur ala ke kanan ini, dia boleh merehatkan organ esophagus. Organ esophagus. Hati manusia terletak di sebelah kiri. Apabila seorang tidur mengiring ke sebelah kiri,
dia akan mengakibatkan masalah berkaitan organ esofagus ini tadi. Jadi apabila seorang tidur, sistem pengeluaran chyme, dia panggil CHIME, iaitu makanan yang telah diproses oleh esofagus ini tadi, dia akan bercampur dengan asid, maka dengan ini dia akan mengganggu sistem pengosongan esofagus kita. Manfaat tidur sebelah kanan. Yang keempat, ini pun bagus juga bagi kita yang dah berumur, iaitu boleh mempercepatkan sistem pencernaan untuk buang air besar. Iaitu dengan tidur mengiring ke kanan, usus besar sampailah ke bahagian dubur akan lebih cepat menjadi penuh. Apabila dia penuh, dia akan mudahkan seseorang untuk nak buang air besar. Sebab itu kalau orang yang selalu sembelit ataupun susah nak buang air besar, salah satu penyelesaian yang boleh kita sama-sama cadangkan, tidurlah sebelah kanan. Sebab dia satu aliran saja dengan terus ke dubur di bawah. Dan ingat, kalau sering sembelit, tak buang air besar berhari-hari, akan dapat pula penyakit yang lebih banyak. Itu yang keempat. Yang kelima, manfaatnya adalah melindungi kesihatan paru-paru kita. Dalam kajian, paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru kanan. Jadi apabila tidur mengiring ke kanan, jantung akan condong ke sebelah kanan. Perkara ni tak jadi persoalan kerana paru-paru kanan dia makin besar. Jadi dia memberi impak yang baik kepada paru-paru. Dan yang keenam, menurut kajian, orang yang tidur mengiring ke kanan, dia boleh merehatkan kaki kiri. Apa kena-mengena? Gini, seorang yang tidak kidal, dia selalu gunakan anggota sebelah kanan. Biasanya kita akan gunakan kaki kiri sebagai tongkat untuk menanggung beban badan. Sehingga kan kaki kiri kadang-kadang lebih rasa penat berbanding dengan kaki kanan sebab dia kerja menongkat. Maka apabila kita tidur mengiring ke kanan, dia memberi ruang rehat yang cukup untuk kaki kiri dan juga lenguh-lenguh tu cepat hilang. Sebab kita merehatkan dia. Benda ni cerita tak guna, kena amal. Baru dia jadi. Tapi saya menjangkakan malang karang kalau tuan-tuan puan-puan dengan suami isteri masing-masing semua pakat ngiring ke kanan, memang masam muka pagi esok. Sebab semua tak ngadak muka lah. Jadi semua ngadak ke dinding belaka. Suami ngadak dinding sini, isteri je lah ngadak kepala suami. Payah juga ya. Jadi masam muka pula lah. Baik tu kena mengaji ni berdua baru senang. Kalau mengaji seorang je faham, dia pula tak faham. Apasal awak tidur tak pandang muka kau Apa salah kau Dia tanya kita. Out down ke? Dia tanya ke isteri. Saya belajar sunnah Nabi tidur belah kanan. Jadi payah kita. Tapi tuan-tuan, balik kepada tidur menghadap ke kanan ini, kita sedia maklum bahawa tak semua manusia dia ditakdirkan reti tidur sebelah kanan. Mungkin tak biasa ataupun tak ada latihan. Cuma elakkanlah beberapa jenis tidur yang tak disukai oleh Nabi kalau boleh. Pertama sekali, elakkan tidur melerak. Itu minta kena jaga sungguh-sungguh. Tidur melerak ni kata ulama posisi tidur yang sangat buruk. Dan dari pergi kesihatan pun dia tidak bagus sebab bahagian penting badan ni menghadap ke bawah. Dan ditindih pula tu. Semua benda penting pada depan kita ni, jantung, benda-benda semua ditindih. Jadi dikhawatiri boleh merosakkan badan kita untuk jangka masa panjang. Dia ada hadis memang melarang tidur melerak ini. Daripada Ya'ish bin Tukhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia cerita ayah dia pernah kongsi pengalaman. Fabainama ana mudtaji'un fil masjid minas sahar ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi. Satu hari
aku tengah baring dalam masjid. Ketika itu aku baring dalam keadaan meletakkan perutku di atas lantai. Tidur melerak lah. Tiba-tiba iza rajulun yuharrikuni birijlih. Datang satu orang, dia gerak aku guna kaki. Dia gerak pakai kaki. Faqal, inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Lelaki itu berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi kata ayah kepada yang Aisyah ini, aku yang tengah melerak, orang tunjukkan kaki, dia cakap cara begini Allah tidak suka, aku pun pusing. Siapa dia ni? Maka ketika aku pusing, rupanya fanazartu faidha Rasulullah. Rupanya Nabi sendiri. Nabi pergi kepada sahabat ini, Nabi gerak dia, dan Nabi kata ini baring yang tidak disukai oleh Allah. Dan Nabi bukan gerak biasa-biasa, gerak pakai kaki. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan sanad hadis ini sahih. Begitu Al-Hafiz Ibn Tahir mengatakan hadis ini sahih. Mana Nabi tak suka betul orang tidur melerak ini. Dalam hadis dengan lafaz yang lain, Nabi pernah menyebut, Qum waq'ud fa innaha naumatun jahannamiyatun. Kata Nabi, bangun, duduk elok-elok. Sebab cara tidur begini adalah cara tidur penduduk neraka, kata Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi daripada hadis ini dapat pelajaran untuk kita. Pertama, boleh mengejutkan orang menggunakan kaki. Tapi sebab adat kita orang Melayu, kurang ajar sangat. Tapi dari segi pekoh, tak ada masalah. Dia perbezaan budaya kan. Macam orang Melayu ni, dia banyak budaya dia tak boleh sama dengan budaya orang luar. Contoh, budaya orang Melayu, sendawa ni biasa. Kadang kat meja makan sendawa. Alhamdulillah, sambung balik. Bagi sesetengah tamadun itu aib. Aib. Macam mana orang boleh sendawa depan-depan orang? Aib. Kita tak tengah borak dengan orang. Borak lagi. Aib. Aib bagi orang. Kita tak. Tapi bagi kita pula aib kalau tengah makan, buang angin. Tengah makan, boom, keluar sedah contoh. Aib. Tengah borak, boom, keluar lagi. Aib. Tapi bagi orang, normal. Sebab itu keluar ke bawah, belakang, orang tak nampak. Benda mulut depan, aib. Tak hormat orang, bagi dia lah. Jadi bagi kita pula, kaki ni benda tak senonoh. Kejut pula orang yang mulia. Jadi tak boleh pakai kaki. Tak, Nabi pernah gerak orang menggunakan kaki. Maka berdasarkan hadis itu, antara faedah yang boleh diambil adalah keharusan untuk seorang membangunkan orang lain yang sedang tidur menggunakan kaki, dan dalilnya adalah perbuatan Nabi yang menjadi dalil. Dan jangan petikaikan Nabi ni orang paling tawaduk. Nabi orang paling sopan santun. Dan perbuatan itu kalau Nabi buat, maknanya dia tidak menjurus kepada takabbur. Tapi sekiranya yang mengejutkan itu, kitalah. Ada terdetik takabur, maka dia jadi hukum lain. Macam nak nunjuk besar, nak nunjuk dia ni hebat, gerak pembantu pekerja-pekerjanya pakai kaki, kuih-kuih. Ada niat sombong, maka tak boleh. Nabi dia kontrol, dia orang boleh jaga sifat tawaduk dia. Jadi kalau tanya, boleh tak gerak orang pakai kaki? Kalau tanya saya, tak payah je lah. Sebab mencari adat kita. Orang akan jadi hukum hajar betul ya. Isteri dia gerak suami dia pakai kaki. Orang akan fitnah. Suami dia, ayah itu gerak anak-anak dia pakai ujung kaki ya. Orang akan jadi buah mulut.
Sebab budaya berbeza. Namun dari segi hukum, tak ada masalah. Dan dari hadis itu juga kita dapat istimbat pelajaran hukum tidur menerap. Maka jelas terdapat larangan supaya jangan tidur menerap. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, tidur secara sengaja dalam keadaan menerap adalah makruh. Diulang, sengaja. Kalau kita moleklah tidur ngiring kanan, tapi jenis tidur lasok buah, musim-musim guling-guling, sedar pagi menerak, itu cerita lain. Bukan kehendak kita. Jenis keturunan lasok, habis tawah katil, pusing kepala sini, kaki atas tingkap, habis pusing. Bukan salah kita. Ini memang landing-landing nerak, sengaja, maka makruh. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' wa yukrahul idtija'u ala batnih, dan dimakruhkan tidur di atas perut, iaitu secara menerak. Ini dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Begitu juga Khatib Asy-Syarbini, dia menyebutkan bahawa sunat mengejutkan orang yang tidur dalam keadaan menerak. Ini boleh rujuk dalam kitab Mughni Muhtaj, jilid pertama, muka surat 309. Jadi kalau kita adalah anak-anak, kanak saudara ke cucu tidur nerak, kejutkanlah. Sunat pula mengejut. Takutkan dia lemah ke apa ke, kejutkanlah. Selain pada faktor sunnah Nabi. Dek, bangun dek, pusing. Tidur balik. Betul kan? Sunat hukumnya. Jadi, apa yang boleh kita simpulkan adalah larangan daripada tidur secara menerak berdasarkan hadis yang disebutkan tentang Nabi menggerakkan pakai kaki tadi difahami oleh para ulama Syafi'iyah adalah bersifat makruh. Maka eloklah dijauhkan tidur dalam keadaan menerak. Nah, ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Dan tidur secara menerak juga menurut kajian-kajian kesihatan ada membawa manfaat, tidak membawa manfaat. Dia membawa kerosakan pula dari segi kesihatan, dan paling minimum sakit belakang lah. Tidur menerak lama sangat, kita punya spine kita adalah nombor-nombor dia tu mungkin duduk terlampau lama. Lepas itu kalau kita buat kiropraktik ke, pergi prak, paling dia marah buat kerja ke apa, menerak lah kan. Dia akan merosok. Sebab tengkuk kita naik, badan lurus, keras sini. Itu tekan prak. Banyak sangat buih itu sebab position dari segi duduk dan sebagainya. Puan-puan, tuan-tuan ni pun duduk belajar mengaji, sela ni pun boleh sakit badan. Lepas tu kita tahun depan kalau panjang umur, ada lagi program ni, ingat kita susun kursi lah pula, duduk atas kursi. Masjid Singapura semua duduk atas kursi. Tapi kursi itu jemaah lah susun, dapat masuk surga. Susunkan kursi, jadi jemaah duduk ramai-ramai. Habis kemas kursi, jadi dia buat budaya begitu. Sebab takut nak duduk atas lantai, mungkin posture kita membongkok dan sebagainya. Kalau duduk tu proper sikit lah dari segi belajar. Yang kedua, posisi tidur ni selain pada menerak adalah tidur terlentang. Tidur terlentang ni juga dari segi kesihatan tak digalakkan. Sebab bila terlentang, dia boleh mengakibatkan berdengkur. Disebabkan pernafasan aktif melalui mulut. Jadi boleh jadi berdengkur. Jadi mulut yang terbuka luas ketika kita terlentang, sebab rahang rendah kita, inferior jaw kita berada dalam keadaan yang santai. Jadi dia mudahlah jadi untuk berdengkur tu tadi. Dan berdengkur ni benda yang mengganggu orang lah. Isteri kita berpuluh tahun, sabar orang kita tidur. Tiap-tiap malam nak marah suami. Keknya, ya Allah. Baik tu isteri berdoa, ya Allah tidurkanlah aku dulu, ya Allah. Kalau dia dulu tidur, tak tidurlah aku ni, ya Allah. Dia punya lagu macam-macam. Nak marah suami. Dan tidur yang tak bagus juga adalah tidur mengiring ke kiri. Ini kita dah ceritalah tadi. Jadi, kita boleh buat satu kesimpulan. Apa yang Nabi ajarkan, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan ketika tidur, ini berarti tidur dalam keadaan mengiring ke kanan.
Ini adalah sunnah yang sangat bagus. Kalau dapat kita amalkan, insya-Allah pasti ada manfaat. Tetapi buat package lah daripada awal. Daripada awal tadi ambil air semayang, kemudian kita baca doa-doa khusus, doa tidurnya, ayat kursinya, 3 kulnya, kemudian mengebas tempat tidur yang kita dah belajar minggu lepas. Kemudian kita bacalah apa-apa yang patut, yang baik-baik. Kemudian bila tidur tu mengirim pula ke sebelah kanan, maka dapatlah tidur kita itu menjadi tidur yang bernilai ibadah sampai kita bangun. Nanti barulah akan datang kita masuk muka surat yang lain, kita akan bincang keutamaan berzikir semasa bangun pula tengah malam. Tengah-tengah tidur tersedar. Apa nak buat selain daripada pergi ke bilik air atau pergi ke dapur minum air, ada zikir yang nak dibaca. Jadi saya kira inilah yang sempat kita bincang dan bahaskan pada kesempatan kali ini. Kita nak memaklumkan di penghujung pertemuan ini, pertama sekali kelas untuk MIB pada 14 dan 21 hari bulan Disember, kita tak ada kelas kerana saya ada di Tanah Suci yang sepatut hari ini jadualnya dianjakkan penerbangannya. Jadi 14 dan 21 tak ada kelas MIB. Kita akan jumpa pada 28 Disember nanti insya-Allah. Dan untuk makluman, pada 28 Disember nanti kita akan ada memberikan fokus berkenaan tentang zakat sedikit. Sebab kita dah ada di hujung tahun, kita akan membincangkan satu topik yang baguslah, iaitu doa penerima zakat untuk pemberi zakat. Jadi ini bagus untuk kita dapat satu pengetahuan yang baru. Kita nak bawakan satu kesedaran pada masyarakat sempena dengan kempen bayar zakat, yang mana akan dapat rebate cukai pendapatan 100% kalau dapat dilunaskan sebelum 31 Disember 2022 ini. Jadi kita akan berikan kefahaman pada 28 hari bulan nanti insya-Allah. Yang kedua nak dimaklumkan adalah program ini untuk anak cucu kita mana yang ada lagi, anak cucu laki-laki umur 4 tahun ke atas, iaitu Masjid Negeri dengan kerjasama Mega Klinik Zahran, kita akan buat program bersunat beramai-ramai. Kita panggil sunaton, dia panggil. Dia macam jogeton juga. Jadi ni sunaton, sunat beramai-ramai. Kita buat hari Rabu 14 hari bulan. Time tak ada MIB tu kita buatlah. Jadi puan-puan, tuan-tuan, kalau ada anak cucu, ada anak-anak jiran atau anak asnaf yang kita nak bantu, ada yang nak dibantu, boleh daftarkan dahulu. 14 Disember, hari Rabu, start 8 pagi sampai 2.30 petang. Tapi kanak-kanak 4 tahun ke atas saja. Bawah 4 tahun, pihak klinik tak berapa tu sangat sebab mungkin suasananya lah, peralatan dan sebagainya yang tak ada. Jadi kosnya adalah RM189 seorang, deposit dia nak RM50 dulu. Tentang hal kewangan ini boleh hubungi pihak masjid untuk dapat penjelasan lebih lanjut, ataupun untuk tempahan hubungi saja pihak penganjur iaitu Mega Klinik Zahran di talian 011 26002861. Yang ini akan diwawarkan kepada tuan-tuan puan-puan. Yang ketiga adalah program cuti sekolah. Kita buat satu lagi kursus, iaitu kursus Bilal Cilik 1.0, iaitu pada 20 dan 21 hari bulan Disember, Selasa dengan Rabu, start daripada 7.30 pagi sampai 2 petang. Hantar anak cucu, kita ajar dia azan. Apa itu azan, praktikal untuk azan, dan kita buat pertandingan pula azan. Mana bila terbaik dapat hadiah. Jadi kursus ni 2 hari, kita buat 7.30 pagi sampai pukul 2 petang sahaja. Yuran RM80. Kursus 2 hari. Makan sedia, CJ sedia, semua sedia. Jadi yang berminat boleh hubungi pihak masjid di nombor pejabat 516-5818. Dan yang keempat, kita nak maklumkan berkenaan tentang pameran memahkotakan Sayyidina Muhammad yang akan berlangsung dari hari Jumaat 9 hari bulan sampai 18 Disember, 10 pagi 10 malam di Dewan sebelah sana, Dewan berbumbung kita. Ada replika barang-barang ketinggalan Islam
Dan ada beberapa acara lah memanah dan macam-macam. Memeriahkan suasana cuti sekolah ini 9 sampai 18. Dan yang kelima, program cuti sekolah anjuran kafar Masjid Negeri start daripada 12 sampai 23 Disember. Kita buat kelas Iqra, ada hafazan surah-surah pilihan, amali semayang khas untuk pelajar kafar dulu umur 5 sampai 15. Tapi kalau ada untuk pelajar luar kafar Masjid Negeri juga dialu-alukan. Boleh terus refer pada pejabat kafar di hujung sana. Sekadar itu sajalah wawar pada kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kedatangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'sran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikannya, keindahannya, limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aril batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alu multabisan alaina fanadil wa ja'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.